Dan mereka sudah insaf tidak mau lagi pergi ambil jambu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, saya dapat satu kisah seram ya daripada seorang budak yang bernama Sari. Okey, dia sekitar 13 tahun begitulah. Saya rasa masih budak lah, budak remaja begitu kan. Jadi si Sari ni dia ada kelebihan, dia boleh nampak benda yang orang lain tidak boleh nampak. Jadi dia boleh nampak macam makhluk lain lah ya, sebab hijab dia. Tapi dia kadang-kadang nampak lah, kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Tapi dia ada kelebihan untuk melihat benda yang orang lain tidak nampak. Dijadikan cerita, satu hari rakan mereka yang bernama si Wati ni sudah lama tidak hadir sekolah, lebih kurang 4 hari begitu. Jadi si Sari dan rakan-rakannya ni risaulah dengan kesihatan rakannya mereka ni, si Wati. Jadi mereka bercadang untuk melawat rakan mereka yang sakit ni. Orang tengoklah apa yang berlaku dengan si Wati ni kan, kenapa sampai 4 hari tidak ada sekolah. Jadi selepas pulang sekolah, mereka bercadang ramai-ramai dah pergi ke rumah si Wati. So pulang saja sekolah, terus mereka menuju ke rumah si Wati. Dan bila sampai ke rumah si Wati, mereka lihat si Wati tengah duduk berehat di beranda rumah. Dan bila mereka lihat dari jauh, rupa-rupanya si Wati ini terkena cacar air, penuh dengan badan-badannya merah-merah sampai mukanya. Jadi si Wati pun cakap, kamu tak payahlah naik belengah ke rumah, cukup di bawah saja belengah, nanti kamu terjangkit belengah. Sebab satu rumah ni dia cakap sudah kena cacar ni. Nanti kalau kena masalah lagi ya, kita cakap dari jauh siap lah. Terima kasihlah kerana datang dengan melawat aku. Jadi rakan-rakan si Sari ni bagilah hadiah buah-buahan untuk dorang makan lah di rumah. Di sebelah rumah si Wati ni ada satu pokok jambu air yang tengah ranum dan masak. Wah, mereka pun Sari dan rakan-rakannya terliur lah. Dia cakap kan, sedapnya jambu air tu, masak-masak tu. Jadi apa lagi orang minta kebenaran lah dengan si Wati. Wati, bolehkah kami minta sedikit jambu airmu? Jadi si Wati pun tanya lah bapaknya, Pak, dia cakap, kawan-kawanku mau minta jambu air ni Pak. Pergilah ambillah sebanyak yang boleh ya. Ada free saya tu, ambil siap dia cakap. Nanti kalau terbiar pun tak ada orang mau makan juga. Bapaknya cakap. Jadi apa lagi? Si Sari dengan kawan-kawannya terus pergi ke pokok jambu tu, petik jambu-jambu air tu, kumpul dalam plastik. Dan ada beberapa si Sari dan rakan-rakan yang manjat untuk kutip sebanyak yang boleh. Sebab memanglah jambu air ni memang sedap. Jadi ketika orang kutip, sampailah si Sari ni dia mau kutip satu buah. Buah tu memang nampak besar, jambu air tu besar dan kata orang sedap nampak lah. Jadi ketika dia hendak petik buah tu, tiba-tiba dia terdengar satu suara. Suara tu cakap, jangan petik buah itu. Sari terkejut. Dia tengok kawannya kah? Dia tengok kawan-kawannya enggak? Kawannya asyik petik. Dia cakap, suara siapa yang larang aku petik buah jambu ni? Dia cakap, abaikanlah. Jadi dia mau petik lagi buah jambu tu. Bila dia mau petik lagi, tiba-tiba suara lagi tu keluar lagi. Jangan petik buah jambu air itu milik aku. Keseraman si Sari lah, dia cakapkan, apa benda ni? Kemudian dia cuba toleh ke atas, dan bila dia toleh ke atas, dia nampak satu makhluk tengah bertenggek dengan muka yang menggerunkan seperti seekor monyet, badan berbulu dan lidah dia keluar panjang. Kemudian makhluk tu berkata lagi, jangan petik jambu air tu milik aku. Tergamam si Sari melihatnya ya. Bukanlah kali pertama dia lihat benda begitu, tapi dia terkejutlah benda tu tiba-tiba di atas pokok. Mau lari susah, sudah kau di atas pokok kan ya. Kalau di tanah tadi bolehlah lari terus, lari daripada makhluk tu. Ini di atas pokok, terjun salah, tidak terjun salah ya. Jadi dia hanya melihat, kaku siaplah melihat macam, alamak, dia tahu kawan-kawannya tidak nampak benda tu. Tiba-tiba salah seorang rakannya yang lain nak petik buah jambu tu yang milik hantu tu. Hantu tu cakap lagi, jangan petik buah tu, itu milik aku. Tapi kawan-kawannya mana tahu, mana nampak kan, mana dengar apa yang hantu tu cakap. Jadi kawannya ni pergi petik juga. Makhluk tu marah, dia keluarkan muntah macam air liur yang banyak
pergi ke tempat rakan-rakannya yang petik tu. Sari tak kena lah, Sari hanya melihat dan nampak lah benda tu. Geli lah si Sari nampak. Dia cakap apa benda yang dimuntahkan oleh makhluk tu. Habis kawan-kawannya kena, tapi kawan-kawannya tidak terasa, tidak nampak benda tu. Jadi oleh kerana si Sari ni takut dengan apa yang dia lihat, dia terus terjun dari pokok jambu tu. Terkejut kawan-kawan. Woi, gila kau Sari. Ya, terjun dari pokok tu. Nasib baik, tidak apa-apa dia cakap. Kalau patah kaki kau, kepala kau jatuh duluan, woi naya kau, cedera parah, patah kaki kau, terseliu, boleh berdarah kepala. Tapi si Sari hanya mendiamkan diri. Dia tidak bagi tahu apa yang berlaku dan apa yang dia lihat. Jadi selepas mereka sudah kumpul buah jambu dalam plastik, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, rakan-rakan si Sari ni telah kena satu penyakit kulit. Ya, penyakit kulit macam alergik, kegatalan, habis merah-merah yang menggaru mereka. Ya, terkejutlah dengan apa yang berlaku. Si Sari sudah maklumlah, memang kesan daripada ludah benda tu, benda ludah makhluk tu menyebabkan rakan-rakan dia kena penyakit kulit begitu. Jadi ibu bapa rakan-rakannya ni bawa ke jumpa satu ustaz untuk merawatlah, dan ustaz tu tanya, dari mana kamu, kemana kamu pergi hingga dapat kena penyakit kulit begini? Jadi si Sari yang cakap, dia bagi tahu, kami ambil buah jambu air dekat rumah si Wati, dan dia sendiri nampak benda tu ludah ya dengan rakan-rakannya. Jadi kawan-kawannya cakap, pun aku nak beritahu awal-awal punya. Jadi Sari pun bagi tahulah, yang dia pun terkejut nampak benda tu. Jadi ustaz tu pun ruqyah lah rakan-rakannya, letak air tawar, dan beberapa hari kemudian rakan-rakan si Sari dan rakan-rakannya ni sembuh, dan mereka sudah insaf tidak mau lagi pergi ambil jambu air dekat dengan rumah si Wati. Dan bila ditanya si Wati beritahu memang pokok tu sudah lama di situ, dan penunggu di pokok tu bukanlah penunggu daripada keluarganya, tapi memang penunggu sudah memang lama sudah menetap di pokok jambu berkenaan. So guys, pengajarannya di sini, berhati-hati apabila pergi sesuatu tempat. Kita tidak tahu siapa pemilik tempat tersebut. Kalau boleh minta kebenaran, baca bismillah kah, baca doa kah sebelum ambil sesuatu. Ya, jangan terlalu excited untuk mengambil jambu kah apakah. Kemungkinan benda tu ada pemiliknya. Apa-apa pun mulakan dengan doa sebelum melakukan sesuatu. InsyaAllah kita akan selamat. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram kita kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.